Hai adik-adik dan mas sekalian, jadi kita jumpa lagi dalam siri yang keempat. Jadi wacana intellectual matematik. Jadi kita nak buat recommendation kepada Kementerian Pelajaran untuk mengambil iktibar dan ambil teladan kalau perlu daripada cikgu yang kecil ini, insya-Allah. Jadi kita ada beberapa item lagi. Item seterusnya ialah saya cikgu sarankan bahawa cikgu-cikgu di sekolah janganlah dibebankan dengan kerja-kerja perkeranian. Barangkali tidak dibeban sekarang ini. Jadi biar cikgu konsentrate kepada profesionalisme dia, mengajar, buat research, cari ilmu untuk lebih-lebih kreatif lagi. Jadi kalau kita bagi pada dia kerja-kerja perkeranian, maka dia kurang usaha ke arah itu. Jadi kecundanglah matematik kita atau mata-mata pelajaran lain. Jadi kita boleh ambil pelajar-pelajar ataupun orang yang menganggur, ramai Malaysia ni menganggur, dekat orang 100,000 orang. Kita employ dia menjadi kerani di sekolah dengan bayaran yang lumayan untuk mengambil data-data pelajar-pelajar. Cikgu konsentrate pada profesionalisme dia. Dan cikgu-cikgu tu mestilah kalau boleh buat satu skim bagi gajian yang lebih lagi pada cikgu-cikgu di atas usaha dia untuk mendidik anak-anak bangsa kita menjadi bertaraf dunia, insya-Allah. Itu cadangan cikgu. Dan seterusnya apa yang paling penting sekali dalam wacana kita ni ialah retraining of teachers. Jadi cikgu katakan dulu masalah peningkatan sukat pelajaran sikit pada sekolah rendah ke menengah misalnya tidak menjadi hal. Sebab itu memang kena begitu. Sebab mentaliti pelajar-pelajar semakin canggih, semakin sophisticated dari setahun ke setahun. Jadi kalau kita kekal dengan cara lama, maka kita tidak akan maju. Jadi biar peningkatan sukat pelajaran, tapi yang penting sekali ialah kualiti cikgu yang kita kena pertingkatkan. Iaitu quality is not an act, but it is a habit. Mana kita nak jadikan cikgu tu kalau berkualiti, bukan dia sengaja ngajar buat mempertingkat kualiti, tapi sebagai satu kebiasaan, habit dia berkualiti, insya-Allah. Jadi extraordinary, banyak menggunakan sentuhan berbisa dalam pengajaran matematik. Kalau cikgu pandai sampai ke langit pun, kalau sentuhan dia kecundang dalam mengajar matematik, budak-budak tak suka, tak pandai matematik. Tapi kalau sentuhan berbisa, do ordinary things with an extraordinary touch. Mana kita buat kerja biasa, mengajar ni biasa saja, tapi kita menggunakan dengan sentuhan berbisa. Kita sentuh sikit, budak suka pada matematik, insya-Allah. Okey. Jadi retraining of teachers ni cikgu boleh tolong. Beri satu platform pada cikgu. Semua yang cikgu cakap ni cikgu boleh tolong belaka dengan izin Allah. Dalam kapasiti yang cikgu ada dengan izin Allah, cikgu boleh tolong, iaitu tolong dengan cara multiplier effect. Mana beri peluang pada cikgu bercakap melalui media atau TV ke, seluruh Malaysia akan dengar. Jadi akan dengar satu jam kita cakap, multiplier effect, orang dengar semua, cikgu-cikgu dengar semua, insya-Allah. Jadi sikit sebanyak dia dapat pengalaman, dapat kreativiti, dapat imajinasi untuk mengajar dengan lebih hebat lagi, insya-Allah, dengan izin Allah. Jadi retraining. Dan retraining of teachers ni sebagaimana saya kata dulu, tidak perlukan kerajaan kementerian membelanjakan beratus-ratus juta ringgit, tidak perlu buat beratus-ratus center di seluruh Malaysia ni untuk melatih semula cikgu, tidak perlu. Beri peluang kepada saya, misalnya contohnya bercakap dalam TV multiplier effect, jadi belanjanya beratus-ratus ribu saja, tidak sampai juta-juta pun. Jadi beri peluang, insya-Allah dengan izin Allah kita boleh tolong kementerian untuk mempertingkatkan kehebatan matematik ini, insya-Allah. Dan satu lagi ialah kesimpulan daripada ni, jadi kita nak jadi cikgu-cikgu kita ni very hard working dan smart working. Jadi dia ada dua unsur itu, cikgu bekerja keras dan semak berfikir. Cara mengajar tu semak, kreatif. Kita tak mahu cikgu bekerja keras tapi tak semak berfikir. Kalau mengajar sipil, budak tingkatan 5, sipil 3 pun tak tahu lagi. Dia bekerja keras, dinding tu habis buat sipilnya, tapi tidak semak cara berfikir. Sipil itu tidak begitu banyak. Sipil sebagaimana cikgu kata dulu tadi, 10 fakta saja. Itu smart berfikir. Smart berfikir, okey. Brain power. Jadi cikgu mesti kuat bekerja, mengajar dengan tekun dan semak berfikir. Cara berfikir itu semak supaya budak-budak itu cepat pandai, insya-Allah. Terutamanya dalam menghafal atau memahami konsep sipil yang saya kata 10 fakta asas saja. Okey, baik. Sekarang dalam YouTube cikgu tu, cikgu banyak memberi contoh-contoh do right the first time.
Mana kita buat sesuatu masalah matematik atau sains atau apa-apa subjek, sekali ataupun 2 kali saja menjadi betul. Do right the first time. Jangan menggunakan trial and error sampai 200 kali pun tak dapat lagi. Sebab dia tak guna smart thinking, dia guna hard working. Jadi cikgu mesti hard working dan smart thinking. Barulah budak-budak jadi pandai. Jadi gitulah, do it right the first time. Dan tidak lengkap kiranya kalau cikgu tidak cakap yang ni. Jadi cakap yang ni sebab orang ramai tanya cikgu. Daripada orang tua, orang profesional tanya cikgu. Cikgu ni bukan hebat sangat, bukan konsultan, tapi ada orang tanya, Cikgu Umar, dia kata bagaimana pandangan segelintir orang di Malaysia ini yang dia kata mesti mengajar matematik dan sains must be in English. Ramai orang tanya lagu tu. Jadi cikgu pun jawab dengan cara without fear of failure, tidak nak bodek siapa-siapa, tidak takut pada siapa-siapa, bahawa pendirian cikgu ialah mengajar matematik sains mesti melalui bahasa ibunda kita. Kita penaikkan, kita highlightkan, sanjung bahasa kita ke bintang yang sangat tinggi, iaitu bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ni kita percaya menjadi bahasa akademik, setara dengan bahasa-bahasa yang hebat dalam dunia. Kita belajar bahasa Inggeris itu belajar tak salah, tapi akademiknya kita kena tekan kepada bahasa kita. Sebab banyak contoh negara-negara maju dalam dunia, senjata nuklear ke apa-apa ke dia buat, misalnya Amerika pun takut kepada Korea Utara dan Iran. Dia buat senjata nuklear. Dia menggunakan bahasa dia saja mengajar matematik dan sains, tidak bahasa Inggeris pun. Makna kita kena yakin bahasa-bahasa kita ni mampu menjadi jago dalam dua ini, bahasa Malaysia. Jadi gitulah, jadi bahasa Malaysia ni sangat penting. Jadi menggunakan matematik dalam bahasa Malaysia, kita yakin. Kalau tidak, dua gergasi besar itu Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti Kebangsaan jadi sebagai gajah putih sajalah, sebab kita agung-agung ke bahasa Inggeris. Sedangkan dua buah institusi ini menilai berbilion-bilion, dia menjadi pemangking kepada kehebatan matematik dan sains dalam Malaysia ini. Orang luar pun boleh mari belajar di sini misalnya, insya-Allah, dengan menggunakan bahasa kita. Dan baru-baru ni kita dengar Perdana Menteri Malaysia akan bercakap di PBB dengan menggunakan bahasa Malaysia. Dia dah mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri berita yang baru ni, kalau tak silap dalam berita tadi, dia menggunakan bahasa Malaysia. Terjemah pergilah, faham nak faham, guna bahasa Malaysia. Kita agung ke bahasa Malaysia. Kalau kita tak agung bahasa Malaysia, kita agung bahasa lain, bahasa Malaysia duduk nombor 2, nombor 3, maka kita menjadi pengkhianat kepada bangsa kita, the traitor to our nation. Jangan jadi lagu tu, jangan jadi pengkhianat. Okey, sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, wallahu a'lam. Jadi kita pergi kepada sesi yang kelima sebentar lagi, insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Subscribe, like dan share, insya-Allah. Terima kasih. Bye.